Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Dubai. Penyertaan berterusan melalui pendekatan senegara penting bagi memastikan pandangan dan suara orang kelainan upaya sentiasa diambil kira. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Dubai selepas menghadiri sesi pembukaan World Climate Action Summit dan first part of the high-level segment bagi ketua-ketua negara dan kerajaan di the 20th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change COP28. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Al Maktoum, Dubai bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ialah Tuan Yang Terutama Dr. Thani bin Ahmad Al-Zayudi, Minister of the State for Foreign Trade, Emirat Arab Bersatu. Juga hadir Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emirat Arab Bersatu. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia menghadiri World Climate Action Summit dan first part of the high-level segment bagi ketua-ketua negara dan kerajaan di the 28th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change COP28 mencerminkan kesungguhan dan komitmen negara Brunei Darussalam dalam menangani perubahan iklim. Sorotan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia menghadiri World Climate Action Summit mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang keberangkatan baginda ke sidang kemuncak tersebut di Dubai, Emirat Arab Bersatu.
collaborating with all stakeholders, including youth and the private sector. We are on track to achieve a 20% reduction in emission by 2030, as outlined in our NDC, paving the way to achieving net zero by 2050. Program Munajat dan Taubat Senegara merupakan antara acara utama dalam Majlis Ilmu 2023. Di daerah Blyth, acara diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blyth. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Daerah Tutong, acara berlangsung di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar menjadi tumpuan majlis di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Negara Brunei Darussalam komited sepenuhnya ke arah kerjasama dengan masyarakat antarabangsa untuk menangani isu perubahan iklim dan menyeru peningkatan kerjasama dalam perkongsian ilmu, teknologi dan sumber supaya beban tanggungjawab dikongsi secara saksama. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menekankan perkara tersebut semasa mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam bagi menghadiri Perhimpunan Tetap Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO sesi ke-33 yang sedang berlangsung sehingga 6 Disember 2023 di London, United Kingdom. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga mengulangi komitmen negara ke arah mewujudkan industri maritim berkembang maju yang lebih selamat dan lebih berdaya tahan bagi alam sekitar. Juga dikongsikan adalah mengenai kemajuan yang dicapai oleh negara dalam menambah baik infrastruktur maritim dan mengukuhkan amalan operasi selaras dengan instrumen IMO. Sementara itu, di luar perhimpunan IMO, satu memorandum persefahaman MOU mengenai kerjasama dalam bidang perkapalan dagang dan operasi pelabuhan ditandatangani antara Maritim dan Lembaga Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan Direktorat Jeneral Perhubungan Laut DGST Kementerian Pengangkutan Republik Indonesia. Mewakili bagi penandatanganan MOU tersebut, Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Ketua Eksekutif Interim MPABD dan Kementerian Pengangkutan Republik Indonesia diwakili Dr. Kapten Antoni Arif Priyadi, Ketua Pengarah Perhubungan Laut. Melalui MOU tersebut, kedua-dua negara bekerjasama dalam projek dan program untuk meningkatkan hubungan laut antara kedua-dua negara dan menggalakkan aktiviti perdagangan langsung yang berdaya tahan. Penyertaan yang berterusan melalui pendekatan senegara penting bagi memastikan pandangan dan suara orang kelainan upaya OKU sentiasa diambil kira. Hal tersebut adalah mustahak untuk direalisasikan demi memastikan penjagaan dan kebajikan warga OKU sentiasa dipeduli dan tidak tercicir daripada sokongan jaminan sosial. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam perutusan sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya HAOKU 2023.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, turut menyatakan tema tahun ini bersatu padu dalam tindakan menyelamat dan mencapai SDG untuk, dengan dan oleh orang kelainan upaya. Adalah mengenai matlamat pembangunan mampan SDG dan bagaimana perlu berusaha ke arah tahun 2030 untuk menjadikan dunia lebih saksama bagi semua individu termasuk untuk OKU. Menurut Perangkaan Jabatan Pembangunan Masyarakat sehingga November 2023, sejumlah 5,617 orang pada masa ini menerima allaun kurang upaya dan 1,090 orang menerima allaun penyedia penjagaan iaitu khas kepada penjaga OKU. Pihak kerajaan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Kementerian Kesihatan telah menyediakan satu platform sistem pendaftaran kebangsaan OKU bagi pengumpulan data yang bertujuan untuk memantau golongan OKU di negara ini. Setakat ini, 1,536 orang OKU telah didaftarkan ke dalam pendaftaran kebangsaan orang kelainan upaya. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menyambut baik usaha berterusan agensi kerajaan dalam meningkatkan kesedaran awam mengenai penyertaan golongan OKU dalam pasaran pekerjaan sekaligus mendukung hasrat negara agar golongan OKU diberi peluang yang sama dengan masyarakat awam. Dari segi pendidikan, negara sedang menuju ke arah pendidikan secara holistik. Pelancaran buku rangka kerja dan buku panduan pendidikan khas bagi ibu bapa dan guru-guru digunakan sebagai panduan menilai tahap keperluan pendidikan murid dan intervensi yang diperlukan bagi memastikan akses pendidikan OKU tidak terjejas. Bersempena HAOKU, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menyeru untuk sama-sama memperkukuhkan semangat dan tekad sebagai satu negara dalam mencapai kualiti hidup tinggi bagi golongan OKU, khususnya dalam merancang dan melaksanakan inisiatif dalam bidang-bidang berkepentingan. Acara kemuncak sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya diadakan pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara dengan perasmian Pesta Ria Inklusif. Diadakan semasa program Bandarku Ceria, Pesta Anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Khas Ugama, Kementerian Hal Ehwal Ugama serta rakan strategik lain. Pesta Ria Inklusif bermaklumat menggalakkan penyertaan dan perkembangan golongan OKU dalam masyarakat. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian majlis antaranya penyampaian sijil kepada pelatih-pelatih Unique Learn Nur Harapan yang tamat program latihan persediaan pekerjaan dan internship bagi sesi 2022-2023. Majlis diteruskan dengan aktiviti Fun Walk sejauh 1.16 km yang turut disertai oleh lebih 200 orang termasuk golongan OKU. Pameran dan aktiviti anjuran Pantai Jurudong Specialist Centre PJSC, Persatuan-Persatuan OKU, Persatuan Badan-Badan Bukan Kerajaan, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa antara yang menarik perhatian pengunjung. Dengan menyediakan platform kepada pelapis bola sepak negara selain mengeratkan hubungan bersama akademi dan kelab serta rakan bola sepak di luar negara, Akademi Bola Sepak DFA dengan kolaborasi Kelab Bola Sepak Albirex Singapura kemarin mengadakan kejohanan Grand Finals di Singapura. Hasil kejohanan tersebut, 10 pemain dari 7 buah pasukan yang menyertainya terpilih bagi menjalani latihan dan perlawanan persahabatan di Niigata, Jepun, termasuk 2 pemain muda bola sepak negara. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dari klub DPMMFC yang berangkat menyertai kejohanan telah terpilih untuk menyertai perlawanan persahabatan tersebut. Juga terpilih Awang Haris Razik bin Fendi Buhari dari klub IKLS MB5.
Negara Brunei Darussalam akan menyertai pertandingan Anugerah Persekutuan ICT Asia Pasifik APIKTA di Hong Kong. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Sembilan pasukan terdiri daripada para pemenang dan penerima pertama Anugerah ICT Brunei BIKTA 2023 akan mewakili negara Brunei Darussalam dalam pertandingan ICT berprestij Anugerah Persekutuan ICT Asia Pasifik APIKTA di Hong Kong pada 4 hingga 8 Disember ini. Delegasi berlepas petang tadi. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Selain pertandingan, para peserta akan diberikan peluang untuk menyertai sesi rangkaian pelajar dan perniagaan yang dikendalikan oleh ekonomi Hong Kong bagi mempromosikan kerjasama dan rangkaian. Delegasi negara diketuai oleh Siti Zaraura binti Haji Muhammad, pemangku penolong Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI. Persatuan Perniagaan Brunei Perancis FBBA semalam menganjurkan majlis perjumpaan tahunan bertemakan Embrace the Change and Save the Planet. Majlis berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Dalam rakaman video yang berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, antara lain menyentuh tentang peranan FBBA dalam agenda perubahan iklim. FBBA terus berkembang dengan meningkatnya hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Perancis serta menggalakkan pertukaran perniagaan. Antara objektif penubuhannya mempromosikan perdagangan dan perindustrian serta peluang perniagaan antara kedua-dua negara. Ke arah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara kebersihan alam sekitar, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai Daerah Tutong pagi tadi mengadakan kempen kebersihan dan penanaman anak-anak pokok kelapa. Diadakan sempena kempen Hari Bertindak, program dikendalikan dengan kerjasama penduduk kampung dan belia Kampung Sengkarai, Kampung Serembangun dan Kampung Kandang Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pengisian program termasuk aktiviti pemanasan badan diikuti penanaman anak-anak pokok kelapa dan kempen kebersihan di sepanjang Jalan Kecil Pengasing dan sekitar pesisiran Pantai Pengasing, juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dalam pada itu, kempen kebersihan juga diadakan pagi tadi oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait. Kempen yang tertumpu di Tanah Perkuburan Islam Batu Tiga, Jalan Maulana Kuala Belait itu bermatlamat bagi memperkukuh budaya perpaduan dalam kalangan masyarakat melalui kerja-kerja berkebajikan dan kesukarelawanan. Kempen diadakan sempena Hari Sukarelawan Antarabangsa 2023 dan merupakan salah satu kempen Hari Bertindak. Kempen kebersihan ini disertai oleh Ahli Brunei Alphard Welfare Enthusiast, BREF dan Jabatan Hal Ehwal Agama Daerah Belait. Awang Galib Fidai bin Roslan muncul juara pertandingan peringkat akhir rancangan Best 914 ke-18 pertandingan anjuran Radio Televisyen Brunei RTB melalui Pelangi FM berlangsung semalam di The Mall Gadong. Hadir Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah RTB. Naib juara disandang oleh Dayang Nurul Arifah Niza binti Nur Arifin. Manakala Awangku Muhammad Nur Faik bin Pengiran Metusin meraih tempat ketiga. Pertandingan kali ke-18 ini diadakan dalam usaha mencari bakat-bakat baharu dalam bidang nyanyian.
Pelbagai aktiviti dan kegiatan menarik diadakan pada hari terakhir RTB Mini Media Carnival yang diadakan di The Mall Gadong. Petang tadi diadakan persembahan mukun oleh kumpulan juragan muda. Dibawakan oleh Harmony FM, persembahan bertujuan memberikan pengetahuan kepada orang ramai akan keunikan bermukun di samping memberi pendedahan bagi penglibatan anak-anak muda agar budaya kesenian tersebut tidak pupus. Juga diadakan semasa acara pertandingan mengeja yang mengetengahkan 5 finalis mengeja perkataan dalam bahasa Inggeris. Selain menjadi pengisian karnival, pertandingan dihasrat menggalakkan para pelajar belajar membaca dan menambahkan lagi pembendaharaan kata mereka. Di sebalik saingan yang pesat di bidang perniagaan kedai kopi dan trend-trend permintaan yang sentiasa berubah di negara Brunei Darussalam, seorang warga Republik Korea masih tertarik dengan iklim perniagaan yang kondusif sehingga memberanikan diri dengan membuka sebuah kafe. Berbekalkan pengalaman bekerja sebagai tukang masak selama 5 tahun di negara ini, Sim Sang Jin membuka perusahaan Anon Cafe. Berusia 28 tahun, Sim Sang Jin memulakan perniagaannya pada bulan Mei tahun ini. Pengusaha muda ini pakar menyajikan kopi pelbagai jenis yang menggunakan biji kopi berkualiti dengan mesin berteknologi. Terletak di Batu Besuran, Anon Cafe turut menghidangkan makanan ringan Korea bagi pelanggan-pelanggannya. 의심하지 말고 자기 자신을 의심하지 말고 끝없이 도전해보라고 말하고 싶고 대신 한 번 시작했을 때 쉽게 포기는 안 하면 좋겠어요. Never give up. Kafe ini turut memberikan peluang kepada belia tempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman khususnya dalam menjalankan sebuah perniagaan. I chose to work here basically to expand my skill sets, and also part of it is honestly I wanted to learn more about coffee making. Saya bekerja di sini selama 5 tahun. Semasa bekerja di sini, macam kalau banyak customer, kami dapat handle smoothly. Expo Produk Tempatan 2023 bersempena dengan Pesta Disember Brunei ke-7 mendapat sambutan yang menggalakkan dari orang ramai. Expo yang diadakan selama 4 hari, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Brunei Economic Development Board melalui Darussalam Enterprise Day berakhir hari ini. Rata-rata pengusaha yang ditemui menyatakan expo tersebut memberi manfaat kepada mereka untuk mengetengahkan dan meluaskan lagi pasaran produk masing-masing secara langsung kepada pengunjung dan pembeli selain menjana pendapatan. Feedback kurang ramai terhadap produk kami dan servis kami amat memberangsangkan. Pada masa ini kami ada menawarkan beberapa harga promosi untuk tuition iaitu limited time offer. Untuk tuition. Alhamdulillah, sungguh mendapatkan sambutan ramai-ramai. Kan kami buat any tester, so ramai orang yang mencuba selain daripada tani punya orang sendiri dan lokal, orang ramai pun ada yang mencuba. Expo juga memberi peluang mempromosikan negara Brunei Darussalam sebagai salah satu destinasi pelancongan. Di sini kita dapat explore produk dari Brunei dan bolehlah orang yang dari luar negara dapat mari visit here. Ini sangat gembira dan masa suka banyak people here, and food and minuman is so different dari Thailand. Explore ini is very good. It's if we have chance we will come here again. Bagi menyediakan peluang platform untuk membincangkan isu berhubung amalan klinikal, pendidikan dan pengurusan dalam kejururawatan, Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru hari ini mengadakan forum bertema kepimpinan dan pengurusan kejururawatan dan perbidanan. Forum disertai 100 peserta dari hospital kerajaan dan bukan kerajaan di seluruh negara. Forum memfokuskan hubungan bagaimana kemahiran kepimpinan dan pengurusan dapat menyumbang kepada penjagaan kesihatan yang efisien, berkualiti dan selamat.
Kru kabin penerbangan di Raja Brunei RB menerima anugerah pengembaraan dunia WTA buat kali keempat berturut-turut. Pengumuman tersebut dibuat semasa majlis gala WTA yang diadakan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Ketua Pegawai Eksekutif RB berkata pencapaian tersebut menandakan dedikasi kru kabin dalam menawarkan perkhidmatan istimewa kepada para penumpang RB. Pencapaian tersebut juga adalah permulaan yang baik ke arah meraihkan Jubli Emas syarikat penerbangan itu. Sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya yang disambut setiap 3 Disember, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin semalam dinyalakan dengan lampu berwarna ungu. Penyalaan lampu tersebut adalah untuk meraihkan dan sebagai warna simbolik sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya yang turut dipraktikkan oleh negara-negara lain. Penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J75 Jalan Pasir Brakas Jalan Utama Terunjing dan Jalan Datuk Mawangsa dilanjutkan sehingga 10 Disember. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan disebabkan oleh kerja membaik pulih loop sensor di lampu isyarat berkenaan. Kerja pembaikan dilaksanakan bermula 11 malam hingga 4 pagi. Program Ketemburung Bisai Finale 2023 dimeriahkan lagi pagi tadi dengan acara Walkathon Amal bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin. Walkathon sejauh lebih kurang 2 km disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburung. Acara dimulakan dengan sesi pemanasan badan, juga menyertainya Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Brunei Half Marathon kali ketiga yang diadakan di daerah Temburung pagi tadi menarik peminat sukan larian jarak jauh. Ia diadakan sempena Pesta Disember Brunei 2023. Lebih kurang 450 peserta dari negara Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, Filipina dan United Kingdom menyertai larian tersebut yang dibahagikan kepada 4 kategori. Pelepasan larian disempurnakan oleh Dayang Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Berlari aktiviti menyihatkan yang mudah dan boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja. Jika dilakukan secara konsisten, ia mampu meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan proses pengepaman oksigen ke paru-paru dan melancarkan peredaran darah dalam sistem badan. Namun, tahukah Auda, untuk melakukan aktiviti berlari, kasut merupakan antara faktor yang utama yang memberikan impak besar kepada prestasi larian. Haji Azizi Ahmad seterusnya melaporkan. Memiliki sepasang kasut larian sudah cukup untuk melakukan aktiviti berlari. Akan tetapi, pemilihan kasut larian memainkan peranan yang sangat penting bagi para pelari. Di negara Brunei Darussalam, terdapat pilihan kasut dengan pelbagai jenama yang mempunyai kategori khas untuk pelari jarak jauh dan dekat. Ciri-ciri kasut sukan berlari memiliki pelbagai perbezaan bergantung pada tahap larian. Tani mau kasut pakaian, bukan saya kasut pemakaian lah, baju, seluar, kasut. Tani mau kasut itu yang sesuai dengan larian. Macam kalau di jalan raya, tani mau pakai kasut yang road shoe lah. Kalau nya hiking, tani pakai trail shoe. Different, dah sama. Rasai dulu kasut itu, adakah selesa untuk kaki kita ataupun tidak. Cuma tu juga kalau ada jenis kasut yang ada carbon plate, ini antara yang famous lah, banyak orang untuk laju. Tapi adakah badan kita sedia untuk menerima kasut macam itu? Itu yang kita perlu ambil maklum lah. Balik semula pada diri kita sendiri. Kalau dari segi larian yang kita selalu buat, contohnya kalau yang dari jarak kecil, jarak hampir saja ataupun yang jauh. Kalau yang jarak hampir boleh pilih kasut yang ringan.
Kebanyakan masyarakat salah faham dan akan melakukan beberapa kesilapan ketika menjalani aktiviti kecergasan. Antaranya, berlari untuk mengurangkan berat badan, bukan untuk kecergasan dan membakar kalori. Kesalahan lain bersenam secara tidak sistematik tanpa mendapat panduan daripada pakar. Menurut peminat sukan larian, latihan yang tidak berkualiti memenatkan dan memperlahankan proses pembinaan otot. Sebelum tani mulakan larian, tani paling penting is cek kesihatan dulu. Tani mau tani sehat, tani ada apa-apa macam damam ke, paning-paning ke apa, and then tani mesti cukup dengan fueling seperti macam minum air, tani mau minum electrolytes sebelum start supaya tani bertenaga. And then another one is tani mau cukup rehat. Tani perlu ada target. Target tani itu perlu jelas supaya tani tahu berapa kali tani perlu berlari dalam seminggu atau ke mana tujuan kita ni atau. Yang kedua, tani mesti ambil kira tani punya hal-hal lain macam kalau orang yang bekerja, orang yang belajar, atau perlu dorang ambil maklum lah. Untuk mereka yang baru ingin memulakan larian, mencuba dalam sukan larian adalah penting untuk bermula secara perlahan dan menetapkan maklumat yang realistik lah. Berkata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Semoga segala usaha merancakan aktiviti kesukanan di setiap peringkat umur diberi sokongan dan disertai oleh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Bola sepak Piala Singapura 2023. Pasukan Brunei DPMM FC menentang Hougang United sebentar tadi. Pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar menyaksikan DPMM FC tewas kepada Hougang United dengan keputusan 0-1.